Assalamualaikum, apa khabar semua? So hari ini saya akan share dengan you all kenapa KineMaster ni best sangat, why I love it so much. Yang pertama sekali kerana KineMaster support up to 4K punya quality. Macam mana kita nak check? Pergi pada setting, klik pada device capability. So pertama sekali you all kena run analysis. Okay, macam saya dah run lah. Okay, tapi saya punya device saya hanya support sampai QHD saja, which is below sikit daripada 4K, but it's okay. Dan selain pada itu, saya juga tahu bahawa device saya support hingga 3 layer dia punya video. Okay, ada pelbagai size aspect ratio yang ditawarkan oleh KineMaster daripada 16:9. Ini adalah standard lah kalau kita nak buat video untuk katakan YouTube, untuk PDP, okey, gunakan aspek 16:9. Kalau you nak buat untuk IGTV, sekarang semua nak ada IGTV kan, so you pilih yang kedua ni, 9:16. So ini aspek ratio untuk IGTV. Macam mana pula kalau you all nak buat video untuk IG post? So you pilih yang ketiga ni, 1:1. So IG post, cuma ingat IG post hanya allow 1 minit sahaja punya video. Selain pada itu, let's say you ada beberapa you dah buat satu editing, and then you nak buat sedikit perubahan, tetapi yang lama you nak kekalkan. Jadi you tak perlu nak buat daripada raw, daripada awal. You just boleh klik yang ini untuk duplicate. Okay, you klik saja duplicate, and then you duplicate kepada ratio apa. Dia bagi option lagi. Okay, let's say saya gunakan daripada 16:9. So dia akan duplicate. Okay, tadi adalah template ori copy. So yang atas sekali ni dah jadi template ori copy. Maksudnya dia copy lagi kat situ. Okey. KineMaster dia ada multi layer editing. So ciri multi layer editing adalah ciri yang memang best, sebab kebanyakan software editing yang profesional memang ada layer editing. Layer editing ni membolehkan you membuat editing dengan lebih senang. What you see is what you get lah. Okay, apa itu multi-layer editing? Okay, so you nampak kat sini saya ada 2 layer, iaitu layer gambar, which is video. Kemudian yang hijau, you nampak ada saya punya subscribe tu muncul. Yang hijau tu kan, pada layer saya warna hijau lah, tapi dekat atas dia adalah subscribe. Okay, itu adalah 3 layer. And then cuba pula kita tengok dekat sini. Saya ada 3 layer. Okay, satu adalah background, bintang tu. Kemudian satu lagi adalah orang. Okay, orang saya ni, orang. And then satu lagi layer adalah subscribe. Okay. Bukan saja 3, tetapi ada 4. Kenapa saya kata ada 4? Sebab di bawahnya saya ada lagu. Jadi multi layer ini membolehkan kita membuat editing dengan lebih pada saya senang. So ini adalah video saya. Nampak dekat atas ada saya buat watermark saya sendirilah, nama saya Ana Pataniah. So ini adalah layer untuk sepanjang video saya akan ada Ana Pataniah. Okey. Nampak kat sini. Saya ada video saya, dan pada masa yang sama saya ada gambar bonsai, dan saya ada tulisan Ana Pataniah. Dan juga di bawah tu ada layer untuk lagu. Saya dah try beberapa software apps untuk Android, dan yang lain tu memang tak ada multi layer macam ni, tidak macam KineMaster. That's why I love sangat dengan KineMaster. Okey, ciri yang lain yang membuatkan saya suka kepada KineMaster adalah dia punya chroma key. Chroma key ni macam ni. Okay, saya tunjuk kat sini lah yang tadi. Okey. Chroma key, okey, ada satu ciri pada chroma key. Let's say saya offkan dia. Okey. Jadi subscribe ni sebenarnya dia adalah satu layer lain yang dia ada background hijau. Okay, any background hijau atau biru
kita boleh buang background tersebut menggunakan features chroma key. Penting untuk membolehkan kita manipulate daripada apps lain untuk kegunaan kita dekat KineMaster. So bila saya onkan, so hilanglah background hijau tu. Okay. Jadi chroma key ni adalah satu ciri yang sangat best, yang memang profesional lah. Kalau kita tengok cerita Superman, dia memang gunakan chroma key. Tak adalah orang tu terbang kan, tidak. Sebenarnya dia hanya buat dekat studio, berlatar belakangkan warna hijau, and then dia ada shoot awan something. So nampak bila edit gunakan chroma key, nampak seperti Superman itu terbang di awan, di langit yang biru. Okey. Ciri yang lain adalah tentang clip grafik ataupun clip art. Tanpa clip grafik, okey, saya offkan dulu. Tanpa clip grafik, saya punya video saya hanyalah video yang biasa. Okey, kita tengok satu lagi. Okey, ini pun menggunakan clip grafik. Jadi saya cuba offkan dulu, you tengok. Biasa saja, tetapi setelah saya masukkan klip grafik, dia menjadi luar biasa. Dia menjadikan video kita lebih menarik. Okay, so klip grafik ni macam template lah, and then you kena try and error kesesuaian dia. Okay, so macam saya nak gunakan klip grafik yang inilah. Okay. Yang ni buai laju-laju ni pun dia sebenarnya dia dah cukup menarik sebab dia ada buaian, dia ada ombak dan air liur yang membiru. Tetapi kalau kita tambahkan klip grafik, dia akan menjadikan kita punya ni lebih menarik. Okey, kita cuba klip grafik yang lain. Ada yang tak sesuai. Takkan pula kat pantai tiba-tiba ada gambar buah kan, tidak sesuai. Jadi saya kembali kepada yang asal. Saya gunakan text punch. Tak ingat nombor berapa. 2 mungkin. Sebab saya ingin memberi kata-kata motivasi di dalam intro saya. Kemudian kita ada efek. Okey, efek ini macam mana saya nak tunjukkan? Okey. Okey, let's say this one. Okey, katakanlah gambar ni mungkin kalau kita buat editing, kita nak tutup sikit muka dia kan. Mungkin kerana faktor kerahsiaan ke apa, kita mungkin letakkan Gaussian blur. Okay. So by default dia akan petak macam ni. Katakan saya hanya nak pada muka dia saja. So kita boleh letak blur ini dekat muka dia. Okay, itu satu contoh. Satu contoh lagi. Okay, let's say saya ambil effect. Pergi pada tonal shift. Okay, kalau kita play kan, nampak sebab ni gambar. Saya sangat jarang menggunakan tonal effect. Saya sangat jarang. Mungkin you nak buat macam ni. Okay, saya tunjukkan contoh. Let's say macam ni. So saya duplicate. Nampak bila duplicate, automatically akan ada new layer. Ni yang buatkan saya fall in love sangat dengan KineMaster ni. Okay, so apa yang berlaku adalah sorry, salah. Okay, so bila kita play, nampak kat sini dia macam tu, lepas tu bertukar. So
it's up to your creativity lah, macam mana you nak gunakan efek. Saya sangat jarang gunakan efek, melainkan yang blur tadilah, sebab kita nak tutup kawasan-kawasan yang mungkin agak privacy. Kemudian kita ada transition. Transition adalah di antara, kalau you tengok saya zoom, okey. Ni pun best juga sebab KineMaster ni katakan kita nak tengok in details, kita boleh zoomkan dia ataupun zoom in. Okey, hanya menggunakan 2 jari saja. Dan dia ada timeline. Dia ada timeline. Apa itu timeline? Nampak ke atas ni kan ada yang merah ni, timeline. Jadi kita tahu exactly berapakah duration untuk setiap klip. Katakan kat sini 09541 dia habis pada 19. So ini gambar ini adalah 10 saat lebih kurang. Kita tahu exactly, kalau kita nak pendekkan pun kita tahu dia. Kalau kita besarkan, katakan kita zoom, nampak panjang tapi dia punya duration sebenarnya sama. Okay, saya sebenarnya nak tunjukkan pada you all adalah transition. Okay, antara satu klip dengan satu klip lain, you boleh letakkan transition untuk membolehkan dia nampak ada pergerakan. Okay, transition ni not necessary untuk setiap klip you kena ada transition. Tetapi pada saya, kalau you nak buat montage, nak buat intro ataupun closing, gunakan transition ni lah supaya nampak lebih menarik. Kan. Okay, so yang ni saya buang dululah efek ni sebab saya tak suka efek. Okay, so bila kita play, nampak. Okay, tanpa saya ulang balik. Kalau katakan tak ada, tanpa transition, apa yang berlaku? Dia daripada gambar ni kepada warna hijau, dia straight macam tu je, kejung. Tapi bila kita letak transition ni pula ada macam-macam lah. Okey, saya hanya pilihkan satu contoh. Banyak pilihan. So dia nampak lebih hidup, lebih ada roh, lebih bernyawa kita punya editing. Okey, kemudian untuk lagu, audio let's say lagu, saya boleh control volume ni. Saya tunjukkan contoh yang ni lah. Saya punya yang lain. Okay. Semasa saya bercakap, saya nak ada muzik latar, tetapi muzik latar saya tu saya nak dia slow lah, lebih perlahan volumenya. Jadi pada kat sini saya boleh control volume dia. By default dia adalah 100%. By default 100%. Jadi saya boleh rendahkan volume dia mengikut kesesuaian. Okay. Ataupun let's say bila recording suara saya mungkin slow, perlahan, dan saya nak kuatkan dia sikit, dan saya boleh pergi by default 100%, saya boleh pergi upkan tu 200%. Kalau masih lagi perlahan, so saya boleh gunakan auto volume. So maksudnya you boleh ada lagi 2 option. Actually ada 3 option. Okay, option yang akhir sekali, katakan dah naikkan 200%, dah buat auto volume, masih lagi suara tu kurang jelas. Okay, cara yang ketiga adalah you extract audio. Okay, maksudnya kita keluarkan audio daripada video tersebut. Okay, nampak Ini adalah audio daripada video saya. Audio tu suara lah Jadi saya boleh naikkan 200%. Sama juga boleh buat auto volume. And last sekali, yang ni usaha kita yang last sekali kalau kita nak naikkan suara adalah pergi pada volume envelope. So by default volume envelope, okey saya tunjukkan. Tanpa volume envelope, kita punya audio kita macam ni je lah. Bila saya onkan volume envelope, so nampak ada satu garisan kat tengah-tengah. So garisan kat tengah-tengah ni adalah by default dia, itu adalah level dia.
So kita boleh upkan 200% sampailah hujung kat sini, kita pun kena upkan. Okey, jadi dekat sini saya nak lagu itu, nampak? Saya punya, nampak tak pergerakan baris tu? Jadi baris yang ni daripada bawah dia naik ke atas, daripada rendah ke atas. Jadi nanti bila lagu kita play, dia akan play daripada bawah ke daripada volume rendah dan volume semakin kuat. Kalau kat sini, kalau kita nak adjust lagi, kita boleh juga aktifkan dia, pergi pada volume envelope, and then dia akan fade out, maksudnya dia akan perlahan. Nampak? Daripada perlahan dia akan naik daripada tadi 32, nampak 32%, naik menjadi 100%, 100 minit, 100%, and then bila dah nak habis, daripada 100% dia semakin perlahan kepada 35%. So ini adalah features volume envelope yang pada saya sangat best kita gunakan supaya bila kita buat peralihan antara satu lagu ke lagu yang lain, dia tak terkejut. Okey. Dia akan ada daripada fade out, fade in, fade out. Kemudian, okey, tadi sebenarnya saya dah explain secara tidak langsung teks. Okey, dekat teks ni kita boleh trying. Kita boleh tuliskan apa-apa saja. Okey, kita boleh besarkan, kecilkan suka hati kita. Dia tak ada saiz yang fix macam dekat Word tu. And then you boleh pilih tulisan apa yang you nak ada. Kalau you sebagai premium user, you boleh pergi dekat store, kat kedai ni, you belilah. You shopping lah you punya typeface. Okay, font-font yang you suka. Pattaya. Pattaya sama macam bunyinya macam Patania. Pattaya. Okay, Pattaya. So, Pattaya ni dalam kategori apa Pattaya. So dia akan masuk dalam kategori-kategori tu. Kita dah install tadi kan Pattaya. Pattaya. Dah install. Install. Oh, nampak dia font sans serif. Dia berada dalam kategori sans serif. Sans serif. Ni Pattaya regular. So boleh gunakan tulisan Pattaya. And then kita boleh tukar warna apa. Let's say nak warna kuning. Okay, kuning dengan hijau tak berapa nampak. Saya nak buat outline warna hitam. On ke outline, nampak? Outline tu. Jadi saya tak nak warna hitam, outline. Saya nak outline warna biru. Contohnya. Okay, boleh ubah saiz dia punya outline. Tebal ke, nipis ke. Okay, macam ni. Kemudian, dah cantik dah. Biru kuning, tapi rasa kena ada shadow lah. Okay, on kan shadow pula. Nampak ada shadow. Nampak perbezaan on shadow dengan offset shadow. So sekarang ni on. Saya boleh ubah spread dia. Nampak? Nampak? So tulisan kita nampak lebih hidup. Dia dah macam ala-ala Photoshop dah. Okay, kemudian let's say saya nak trying malam minggu. Okay, apa yang saya nak tunjukkan kat sini adalah kita boleh ubah pula dekat text option ni. Kita nak dia left margin, right margin, center margin. Kemudian kita nak underline ke tak nak underline. Kemudian karakter ni maksudnya space antara setiap huruf tu. Nak lagi dekat, nak jauh-jauh. Okey. Kemudian jarak antara line, nak rapat-rapat, nak jauh-jauh. Dia sangat fleksibel, membolehkan kita kontrol apa yang kita nak. Okey. Apa lagi pada ciri pada teks? Glow.
Glow ni saya sangat jarang pakai, tapi nampak dia ada glow. So dia depends lah sebenarnya pada apa idea you untuk your video editing. Kemudian let's say background color. Katakanlah kena ada background ni baru nampak cantik sikit. So masukkanlah background, onkan background. Okay, background tu sekarang ni nampak macam dia wash out kan, dia macam transparent. So pergi pada kat sini, nampak transparency dia 50%. You tak nak transparency, you nak solid. Nampak seketul petak. Kemudian tak nak macam tu, nak full panjang macam ni. Buat panjang ni dia akan fix. Okay, stiker ni best kalau you adalah premium user. Sebab bila you sebagai premium user, you boleh akses macam-macam jenis stiker. Kalau you hanyalah user biasa, you hanya ada klasik stiker. Stiker-stiker bodoh ni je. Stiker-stiker bodoh. Tengok. Dia punya nangis pun air mata tak menitik. Berbeza dengan stiker yang premium user. Okay, saya tunjukkan premium user yang ada smiley ni. Dia punya menangis tu air mata dia menitik. Okay, saya letak tepi sikit sebelah sini. Nampak? Dia tak adalah menitik air mata. Ni kan macam kejung je kan. So bila macam ni ada pergerakan digunakan GIF. So nampak lebih hiduplah kita punya cerita tu. Okay, apa lagi stiker ni? Let's say lah kita nak bercerita, nak buat nak buat masuk bulan puasa ni kan, kita nak letaklah simbol-simbol Islamik, nak raya ke apa, letak lampu ni, lampu. And then dia, kalau tak silap saya, yang ni dia ada nampak cahaya dia berlilap-lilap. Lilap-lilap dia. Nampak cantik kan? So ini adalah stiker. Handwriting ni, let's say saya nak emphasize, alihkan dulu ni. Katakan saya nak emphasize pada apa? Okey, lihat pada muka yang bulat macam pau ni, kita gunakan warna merah. Kat sini pun dia ada macam-macam warna yang you boleh pilih daripada palette ni. Okey, saya kata saya akan drawkan bulat. Contohnya. And then bila kita buat handwriting ni, saya nak dia ada draw by stroke. So nampaknya dia akan seolah-olah membuat satu bulatan. Dia ada pergerakan. So katakan pergerakan kita nak slow, by default dia akan jadi 1. Saya nak dia lambat sikit. So saya boleh adjustkan dia kepada 1.5 ataupun 2. So saya buat 1.5. You tengok pergerakan dia. Jadi mungkin masa tu you nak highlight pada student you ke, lihat di sini. So akan ada satu bulatan untuk bulatkan yang mana benda yang penting. Itu adalah hand drawing. So daripada hand drawing ni juga, dia bukan saja bulat. So ini adalah option bulat. You juga boleh pilih 4 segi, boleh buat garisan, boleh buat anak panah dan sebagainya. Dan nak kalau salah boleh padam lah. Ini untuk pilih warna. Okey. Kemudian when we talk about video, dia sangatlah bosan kalau kita tak ada lagu. Jadi untuk lagu, KineMaster ni pun dia ada kedai juga, ada store dia untuk lagu. Jadi sebagai premium user, of course saya ada boleh akses semua lagu-lagu yang diberikan, dan lagu-lagu yang audio yang dah ada dalam KineMaster ni dia adalah royalty free. Maksudnya kalau you up dekat YouTube, you tak akan dapat counter strike mengatakan video ni ada isu dengan copyright. Dia tak akan ada isu macam tu sebab you dah beli premium song sebagai premium user. Tetapi kalau you sebagai user biasa, akan ada tulis kat sini premium. Dan lagu-lagu dia pun banyak pilihan, cumanya ialah kita ni kadang-kadang kita ada preference lagu kan, tak semua lagu saya akan install.
Okay, so ini adalah antara yang saya dah install daripada KineMaster Store. Selain pada itu, you juga boleh buat recording untuk voice over icon okay. You juga boleh record directly menggunakan KineMaster. Memang handphone kita memang dah ada apps kamera, tapi pun boleh gunakan apps fungsi kamera dalam KineMaster. Tapi which is yang ni saya tak pernah try sebab saya gunakan apps lain yang which is pada saya lebih best. Saya sukalah dengan lampu ni, dan saya nak lagi dan lagi untuk memenuhkan saya punya saya punya screen ni. So saya hanya perlu duplicate saja. Susunlah. Jadi tak perlulah pergi banyak kali dekat stiker tu. Susunlah macam mana pun. Nak besarkan dia sikit daripada yang lain, terpulang. It's up to you. Itu adalah function duplicate. So, sekarang ni saya punya orang ni dia berada di belakang lampu. Kesian dia. Jadi saya boleh gunakan function kat sini untuk bring to front. Kan dah ada. Okey, saya ulang. Besarkan sikit lah. Aku tak nampak. Okey. Kan kesian dia tersorok mukanya yang cantik. Jadi kita boleh bring to front. Tada. Okay, kita cuba play. Mana lampu-lampu? Ada pun lampu-lampu tu. Okey. Kemudian apa lagi macam? Memang best sangat. Daripada KineMaster ni juga, kita kan kadang-kadang video kita nak dapatkan still image daripada video tu pun kita boleh gunakan kat sini. Capture and save, capture and add as clip, capture and add as layer. So ini adalah option yang ada sekiranya kita menggunakan function capture daripada KineMaster. From time to time kita juga boleh pergi pada project setting. So dekat project setting ni memang you boleh set auto supaya setiap project you adakah dia akan buat audio tu automatically fade in dan automatically fade out. It's up to you. Kalau saya memang tak suka video tu fade in fade out. Nanti kan kita baru mula bercakap, suara kita slow. Tak best. Biarlah saya manually setkan benda tu fade in, fade out mengikut kesesuaian. Okey, kemudian video. Video ni adakah kita nak video kita fade in, fade out? Pun dia ada ni lah. So yang ini pun saya tak suka. Saya prefer buat sendiri. Okey, kat sini. By default, duration of photo clip. Okey, foto klip ni tadi kan bila saya masukkan satu gambar. Okey, saya contoh satu lagi. Saya masukkan gambar ikan ni. Berapakah by default duration untuk gambar ini? Kita setting pada sini. So by default adalah 4.5 saat. So kalau you nak you punya foto klip tu adalah 5 saat, you setkan awal-awal. So nanti bila you insert, okey, kita buat sekali lagi. Gambar apa ya? Okay, let's say gambar saya punya makrame ni. Nampak duration ini dia panjang sedikit, makrame ini panjang sedikit daripada ikan sebab kita dah setkan dia 5 saat. Yang ini adalah 4.5. And last sekali adalah bila kita export. Dah siap editing kita nak export. Okey. Oleh kerana tadi masa kita check pada setting, saya punya device saya support up to QHD saja. Tak sampai 4K. So tak adalah option 4K tu. Okey, itu adalah untuk resolution. Kemudian kita juga boleh pilih lagi berapakah frame rate yang kita nak gunakan. So kalau Malaysia sebenarnya kita gunakan PAL, sistem PAL 25 bit rate per second, 25 frame per second.
tapi saya gunakan 30 sebab sekarang kita antara Malaysia ni sometimes kita gunakan antara 25 ke 30 lah. Okay, saya gunakan 30. And then dekat sini dia punya bit rate ni, semakin tinggi bit rate, okay, you tengok kat bawah about ni, semakin tinggi bit rate. So, sekarang saya gunakan yang paling highest, dia adalah 275 MB, and the lowest one adalah 29 MB. So maksudnya kita boleh manually letakkan berapakah bit rate kita. Maksudnya semakin tinggi, basically dia semakin berkualiti. And then kalau kita rasa dah okay, and then kita klik export. Okay, dan export ni berdasarkan pengalaman saya, kalau video tu panjang, so dia akan makan masa yang lebih lama lah untuk export. So export, istilah export dalam KineMaster kalau secara general dalam editing adalah rendering lah. Okay, nampaknya itulah saja perkongsian saya tentang kenapa KineMaster ni best sangat and why I love it so much. Semoga kita berjumpa lagi dalam tutorial yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.